Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan satu ketah konsep yang bertajuk perancangan kurikulum di institusi pengajian tinggi di Malaysia. Okey, pengenalan. Kurikulum merupakan satu program, aktiviti, rancangan, isi kandungan atau pengalaman yang ingin disampaikan mengikut keperluan. Perancangan dan penggubalan kurikulum dibuat selari dengan perkembangan dunia pendidikan semasa. Kita dapat lihat kalau seandainya silibus ataupun kurikulum pada tahap yang lama ia sudah tidak relevan lagi untuk diguna pada masa sekarang. Oleh yang demikian, kita dapat lihat yang silibus ataupun isi kandungan buku-buku teks atau buku sekolah pada peringkat sekolah menengah, sekolah rendah dan sebagainya disemak setiap kali ada penambahbaikan ataupun perubahan pada sesuatu silibus. Betul juga dengan silibus atau isu kandungan di institusi pengajian tinggi. Kita dapat lihat kalau silibus pada zaman 70-an 80-an dulu adalah tidak sama pada masa sekarang. Kita juga dapat lihat bahawa untuk pelajar-pelajar antarabangsa yang belajar di universiti ataupun institut pengajian tinggi awam atau swasta di Malaysia, kurikulum yang diajar adalah bagi pelajar-pelajar antarabangsa ini, kurikulum yang diajar ataupun dipersembahkan kepada mereka juga memenuhi ataupun memenuhi akreditasi yang ditetapkan oleh badan universiti di dunia. Okey, bagi dapatan kajian pada artikel yang pertama yang bertajuk Community Service Learning CSL in Graduate Planning Education. CSL ataupun Community Service Learning mengikut Allen bermaksud pendekatan pedagogi yang menghubungkan pengajaran dalam kelas dengan kerja berasaskan pelibatan komuniti. Bagi artikel ini, kajian telah dilakukan di Jabatan Geografi dan Perancangan di Universiti Toronto. Ia melibatkan pelajar siswazah yang mengikuti program master dengan PhD. Pada asasnya, CSL ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang melibatkan pihak komuniti ataupun pihak organisasi yang mana melibatkan pihak pelajar, universiti dan juga komuniti untuk memberi ruang dan peluang kepada para pelajar menghayati budaya pekerjaan di samping mereka bergelar pelajar. Okey, dapatan daripada kajian ni kita dapat jelaskan kepada tiga topik yang utama, iaitu yang pertama reka bentuk kelas, yang kedua urus tadbir universiti dan yang ketiga penglibatan komuniti. Okey, bagi subtopik reka bentuk kelas, ianya pelajar-pelajar ini tidak terikat dengan sesi perkuliahan seperti biasa. Pendekatan kritis pendidikan orang dewasa diketengahkan dalam kepada siswazah-siswazah tersebut. Bagi urus tadbir universiti, dia perlu dijalankan untuk tempoh yang lebih lama lagi. Dalam kajian ini, kursus CSL ni hanya ditawarkan untuk tempoh masa
2 semester saja ataupun 8 bulan. Untuk tabir urus universiti juga, hasil kajian mendapati seandainya memerlukan pelanjutan untuk kursus, peningkatan kos akan berlaku untuk dalam merancang kursus. Penlibatan komuniti, idea dan sumbangan yang berkualiti daripada siswaza ini amat diperlukan ataupun ditunggu-tunggu oleh para pentadbir di organisasi, kerana penglibatan siswaza di organisasi ternama juga akan memberi peluang dan impak yang besar kepada para pelajar untuk mengembangkan bakat ataupun kemahiran yang mereka ada, di samping memperoleh pengalaman serta tunjuk ajar daripada pekerja-pekerja yang berpengalaman serta berkemahiran di sesuatu organisasi. Kesimpulan yang kita dapat bagi dapatan ni, pihak siswaza, universiti dan juga komuniti, antara tiga ni mereka saling berkait dan saling melengkapi antara satu sama lain. Ini kerana orang kata apa, dapat timbal balik lah antara universiti, siswaza dengan komuniti. Bagi artikel 2 yang bertajuk Strategic Planning Effectiveness ataupun SPE in Jordanian University, Faculty Member and Academic Administrator Perspective. Hasil dapatan daripada artikel kedua ni, SPE ni dinilai daripada 5 aspek yang utama, iaitu kepentingan SPE, tahap penglibatan ahli fakulti dengan ahli perspektif akademik itulah, pelaksanaan SPE, perancangan SPE dan tabir urus SPE. Hasil daripada dapatan kajian, dimensi pelaksanaan SPE dan tabir urus SPE menunjukkan paling memberi kesan dalam membuat keputusan di Universiti Jordan. Ini bermaksud dalam merancang sesuatu perancangan yang strategik, tabir urus dan pelaksanaan SPE ini, pihak pentadbir melibat samalah pihak akademik dan juga ahli pentadbiran. Pihak pentadbir ni kita boleh kelaskan mereka ni presiden di universiti terbabit, naib presiden pihak akademik, dekan kolej, ketua jabatan dan lain-lain lagi yang tak terlibat secara langsung dengan dunia pendidikan tu. Maksudnya yang terlibat secara langsung dengan pengurusan pentadbiran. Seterusnya adalah isu-isu di Malaysia yang berkaitan dengan perancangan. Ini kita kaitkan dengan tajuk kata konsep saya lah. Kita dapat lihat pada lonjakan ke-8 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bahagian pengajian tinggi 2015-2025 tu, pada lonjakan ke-8 menunjuk iaitu subtopik keunggulan global. Objektifnya, kementerian berhasrat untuk membangunkan Malaysia sebagai hub pendidikan antarabangsa yang mempunyai kelebihan yang tersendiri, dipandang tinggi oleh pelajar kerana berdaya saing untuk menyediakan pendidikan tinggi yang berkualiti. Pendidikan ini juga mempunyai pulangan setimpal dan nilai tambah pengalaman pelbagai budaya. Kementerian juga berhasrat untuk menyediakan tempat pendidikan kepada 250,000 pelajar antarabangsa menjelang tahun 2025. Ini bermakna dengan pertambahan bilangan pelajar antarabangsa ke universiti-universiti di Malaysia ini, pihak kerajaan perlu merancang sesuatu ataupun perancangan harus dilakukanlah untuk menerima kehadiran mereka di Malaysia ni. Seterusnya lonjakan ke-9 iaitu pembelajaran dalam talian pada tahap global. Kementerian berhasrat untuk menjadi hub perdana pendidikan melalui GOAL,
Goal ni bermaksud globalized online learning. Lonjakan ini akan menyaksikan peningkatan akses kepada pendidikan berkualiti untuk rakyat Malaysia dan komuniti, menyediakan penyampaian kursus yang cekap, membina jenama pendidikan Malaysia dan meningkatkan kecemerlangan IPT khususnya dari bidang tujahan dan kepakaran. Dan seterusnya adalah kita lihat pada lonjakan ke-10 dalam PPPM pengajian tinggi ni, Kementerian berhasrat untuk melaksanakan transformasi sistem pendidikan tinggi bermula dengan transformasi dalam kementerian. Seterusnya, kementerian berusaha untuk memangkinkan transformasi dalam kalangan IPT awam dan swasta. Kementerian juga akan menerajui transformasi dalam perkhidmatan awam untuk membuat pembaharuan berdasarkan amalan terbaik dan proses baru. Kementerian juga berhasrat untuk memikul peranan sebagai kementerian contoh dalam penyampaian yang responsif dan telus dengan tahap keberkesanan dan kecekapan yang setanding dengan sektor swasta. Okey, kita lihat dalam ni kementerian khasnya Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi ni berhasrat untuk melakukan pelbagai reformasi dan transformasi. Dengan ni kita dengan idea-idea baru untuk melakukan transformasi ni memerlukan pergubalan dari segi silibus dan sebagainya di universiti tu. Seterusnya adalah implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia dari aspek perancangan. Okey, kita tengok pada dasar. Ia adalah selari dengan objektif PPPM Pengajian Tinggi 2015-2025. Pada dasar ini, kita tengok objektifnya adalah membina program transformasi yang menyeluruh bagi sistem pendidikan Malaysia yang merangkumi perubahan penting kepada kementerian, meneruskan kemajuan Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Negara ataupun PSPTN selaras dengan PPM 2015-2025 tu, serta mencerminkan trend terkini dan cabaran pendidikan global. Bagi pihak pentadbir juga, mereka bertanggungjawab untuk menguruskan personal. Okey, ini kita dapat simpulkan bahawa seandainya ada kursus ataupun teknologi baru ataupun perkembangan yang terkini, pihak pentadbir ni perlu bersiap sedia untuk melatih dia orang punya anggota bawahan, cikgu-cikgu dan pelajar ni terlibat dengan perkembangan. Contoh sekarang ni pelajar dan guru-guru terpaksa ataupun perlu ataupun mesti untuk bersedia untuk menerima ledakan ICT. Okey, belajar secara online apa semua ni memang kena adaptasi lah. Nak tak nak pun memang kena. Oleh yang demikian, perancangan dalam aspek perancangan ni amat penting lah untuk dalam pendidikan ni. Okey, kesimpulan. Sebarang perubahan dasar dan kurikulum dalam pendidikan memerlukan perancangan yang strategik. Perubahan perlu seiring. Perubahan ini adalah perlu dan seiring dengan kepesatan teknologi dan perkembangan dunia pendidikan. Okey, sekian. Terima kasih.